سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris atas sekali. Muka surat 16, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keduanya, martabat niat sembahyang yang kedua daripada 4 martabat, iaitu martabat yang kedua pada pembicaraan rukun yang pertama daripada 13 rukun, iaitu rukun niat. Iaitu martabat yang keduanya, sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun. Jadi martabat yang kedua ni ada 2 juzuk, 2 bahagian yang wajib diniatkan. Mana 2 juzuk, 2 bahagian? Qasad dan ta'ayyun. Martabat yang pertama dahulu 1 juzuk sahaja, 1 bahagian sahaja yang wajib diniatkan, iaitu qasad, sahaja aku semayang. Jadi martabat yang kedua ni dia ada 2 juzuk, 2 bahagian yang wajib diniatkan, iaitu qasad dan ta'ayyun. Nanti di bawah tu yang ketiga, martabat yang ketiga, dia ada 3 juzuk yang wajib diniatkan. Qasad 1, ta'arud yang kedua, ta'ayyun yang ketiga. Martabat yang keempat pula, dalam niat tu wajib 4 juzuk, 4 bahagian yang wajib diniatkan. Qasad 1, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'ayyun, yang keempat ta'ayyun nafsah. Dia ada 4 juzuk yang wajib diniatkan pada martabat yang keempat. Bicara bab niat itu bicara kasar. Rukun yang pertama niat. Dalam niat tu berapakah juzuk, berapakah bahagian yang wajib diniatkan? Ada yang 1 sahaja yang wajib diniatkan, qasad. Ada yang 2 macam kita bicara hari ni, qasad dan ta'ayyun. Ada dalam niat 3 juzuk yang wajib diniatkan, qasad, ta'arud, ta'ayyun. Ada dalam niat tu wajib diniatkan 4 juzuk, qasad, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ini pembicaraan berkaitan dengan semayang. Ginilah. Ada pun bilang rukun 13. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga berdiri. Lepas tu niat yang wajib diniatkan ada berapa juzuk? Tak tahu. Tu kita kata orang budak umur 6-7 tahun. Budak umur 6-7 tahun, memanglah sudah diajar supaya hafaz rukun semayang hak 13. Maka dia hafal kan. Yang pertama niat,
Lepas tu berapa kau juzuk yang wajib diniatkan? Tak tahu budak-budak. Jadi kalau kita ni tua dah, semayang lama dah, tahu setakat rukun 13 bilang niat contohnya. Lepas tu hak lain tak tahu. Itu makna ilmu budak umur 6-7 tahun. Hal ni dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Ini baru belajar lah ni. Ni cerita orang baru belajar. Hak fardu ain ni, orang yang baru belajar. Jadi niat rukun sembahyang yang pertama, yang wajib diniatkan ada berapa dalam tu. Jadi sama juga kita ajar anak kita semayang, yang pertama yang kita ajar niat kan, kita kan kita ajar mula-mulanya niat lah. Semayang apa, nak kena niat macam mana, kita ajar lah. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum tunai kerana Allah, contohnya kalau dia jadi makmum kepada kita ajar panjang tu. Kita ajarlah yang wajib setakat mana hak sebenarnya. Hak lebih-lebih tu sunat, kena ajar gitulah. Dan memang kita bila ajar semayang pada anak, memang kita ajar rukun niat yang pertama. Rukun niat maka kena ajar lah. Kalau semayang fardu, berapa juzuk yang wajib diniatkan. Kalau semayang sunat, berapakah juzuk yang wajib diniatkan. Itu hak kita kena ajar, bukan hanya niat semata-mata. Jadi martabat yang kedua ni, iaitu sembahyang yang memada dengan qasa satu dan ta'ayyun satu. 2 juzuk pada martabat yang kedua. 2 juzuk ni wajib diniatkan. Memada ni memada wajib lah. Lepas tu kena lengkapkan juga dengan hak sunat. Hak ni memada ni maknanya memada hak wajib, bukan memada cukup lah niat gini sudah lah. Martabat yang kedua ni qasa dan ta'ayyun. Memada cukup gini ke? Memada cukup hak wajib. Tapi kalau kita ajar, tak ajar hak wajib saja. Kita cukup lah dengan hak sunat. Tapi hak ni nak bicara hak wajib dulu. Jadi martabat yang kedua memada cukup qasa dan ta'ayyun pada berniat tu. Lepas tu kena tambahlah pulaknya dengan hak niat yang disunatkan. Hak ni memada pada hak wajib, qasa dan ta'ayyun. Mana qasa dan ta'ayyun? Qasa arti qasa meniatkan akan zat semayang. Saja aku semayang. Ni meniatkan akan diri semayang. Mana apa? Qasa meniatkan akan zat semayang, meniatkan akan diri sembahyang. Saja aku semayang. Dan ta'ayyun, mana ta'ayyun pula? Dan meniat akan waktunya atau sebabnya. Apa dia? Ta'ayyun ni kita tentukan. Kalau semayang tu berwaktu, kita tentukan waktu dia. Kalau semayang tu bersebab, kita tentukan sebab dia. Dia gitu. Ta'ayyun ni maknanya kalau berwaktu. Isyraq, maka kita pun ta'ayyunkan isyraq. Duha, ta'ayyunkan duha. Tarawih, ta'ayyunkan, nyatakan tarawih. Witir, ta'ayyunkan witir. Tu ta'ayyun, nyatakan. Qasa, saja aku semayang. Ta'ayyun, isyraq, saja aku semayang isyraq. Saja aku semayang duha. Saja aku semayang tarawih. Saja aku semayang witir. Itu hak ta'ayyunkan waktu atau sebabnya. Ta'ayyunkan sebab. Saja aku semayang tahiyatul masjid. Saja aku semayang sunat wudu. Saja aku semayang gerhana matahari, gerhana bulan. Ni. Walaupun dalam kitab ni tahiyatul masjid, kemudian semayang sunat wudu diletak di martabat yang pertama qasa saja. Tapi atas pandang muktamad dikena qasa dan ta'ayyun, termasuk semayang sunat tahiyatul masjid dan termasuk semayang sunat wudu. Iaitu sembahyang yang memada dengan qasa dan ta'ayyun ni, hak martabat yang kedua ni,
dalam berniat ada 2 juzuk ni. Mana ni? Tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. Ada martabat yang kedua. Qasad dan ta'ayyun ni tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Qasad dan ta'ayyun. Saja aku sembahyang Isra', saja aku sembahyang duha. Kemudian ta'arrukkan, datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat Isra', saja aku sembahyang sunat duha, saja aku sembahyang sunat tarawih, saja aku sembahyang sunat witir. Niatkan sunat, hukumnya sunat. Tapi niatlah hak sunat tu, jangan tinggal. Tapi nak bicara di sini hak memada pada wajib jika berniat qasad dan ta'ayyun. Tapi janganlah cukup setakat qasad dan ta'ayyun, hak wajib saja. Biar lengkap dengan sunat. Saja aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah. Nak gitulah. Saja aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah. Dia kena lengkapkan. Niat sunat, hukumnya sunat. Niat 2 rakaat, hukumnya sunat. Niat kerana Allah, hukumnya sunat. Tapi jangan tinggal. Cuma sekarang ni kita niat panjang. Saja aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Hak mana hak wajib? Qasad dan ta'ayyun. Apa dia qasad? Saja aku sembahyang. Ta'ayyun, nyatakan Isra', nyatakan duha, nyatakan tarawih, nyatakan witir. Itu ta'ayyun. Ta'arruk, datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Ta'arruk, datangkan niat fardu, ketika sembahyang fardu, hukumnya wajib. Itu martabat yang ketiga. Niatkan fardu pada sembahyang fardu, hukumnya fardu. Niatkan sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Payah. Niatkan sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Niatkan fardu pada sembahyang fardu, hukumnya fardu, iaitu wajib. Mana? Saja aku sembahyang fardu zuhur. Ta'arrukkan fardu tu wajibnya. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat makmum tunaikan Allah, tak sah. Sebab tak cukup. Dalam juzuk niat tu, martabat yang ketiga ta'arruk tu tak ada. Tiba-tiba sunat ada. Saja aku sembahyang zuhur tunai, sunat niat tunai tu 4 rakaat sunat kerana Allah, sunat ada. Tapi hak wajib ta'arruk, datangkan niat fardu, tak mari. Tu panggil tak lengkap lah, tak cukup. Hak wajib tak sah sembahyang. Ini cerita pandangan muktamad mazhab Syafi'i lah yang kita cerita ni. Jadi ta'arruk pada sembahyang fardu, itu wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Ta'arruk, datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat Isra', saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Kan? Niat sunat pada niat sunat dalam niat tu lah. Niat sunat ketika sembahyang sunat, hukumnya sunat. Hak wajibnya qasad dan ta'ayyun. Qasad saja aku sembahyang, ta'ayyun nyatakan sembahyang apa. Kalau berwaktu, nyatakan sembahyang waktu apa. Waktu Isra', waktu duha. Kalau bersebab, nyatakan kalau bersebab. Kemudian datangkan manakah sembahyang sunat yang berwaktu. Manakah sembahyang sunat yang berwaktu. Seperti ni sembahyang sunat yang punya waktu dan sebab.
seperti segala sunat rawatib dan sunat gerhana. Seperti segala sunat rawatib. Ni sebenarnya sunat yang berwaktu. Dan sunat gerhana, ini sebenarnya sunat yang mempunyai sebab. Apa sebab dia? Sebabnya berlaku gerhana, maka disunatkan semayang sunat gerhana. Ni hak martabat yang kedua. Cuma kita nak ambil panjang sikitnya hak semayang sunat rawatib tu lah. Semayang sunat rawatib tu hak kitanya, hak biasanya kita buat. Isyraq duha ni gitulah. Kalau tarawih tu bulan Ramadan lah, tetap lah. Witi bulan Ramadan lah. Witi bulan lain tak ada pun. Tarawih betul lah bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Dah witi bulan Ramadan je kau buat, lepas tu bulan lain tak buat. Walau witi ni bukan bulan Ramadan, dia nak macam tarawih. Tarawih betul lah bulan Ramadan saja. Witi bukan bulan Ramadan saja. Witi ni tiap-tiap malam. Cuma bezanya kalau bulan Ramadan, witi ni sunat berjemaah. Witi malam yang lain bukan bulan Ramadan, tidak sunat berjemaah. Witi bulan Ramadan sunat baca kuat. Witir di malam bulan yang lain tidak sunat baca kuat. Tu je beza dia. Witir tiap-tiap malam, bukan bulan Ramadan saja. Dan memang ada orang yang beranggapan witir ni berkait dengan Ramadan, jadi macam tarawih. Jadi tarawih witir ni sama, Ramadan bulan lain tak ada. Jadi kita ni ada sikit lah kita ni rawatib lah. Sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat rawatib. Dan gerhana baru ni lah, gerhana bulan. Kita sekarang ni dok kerap dok sembahyang gerhana. Masa dulu tak pernah dok ke dak berlaku gerhana ke kajian untuk umum. Duduk saya cerita dulu. Ke tak ada ilmu palau masa tu ke macam mana? Takut palau tak ada masa tu macam mana? Tapi sekarang ni tak lama berlaku pula gerhana. Jadi makna kita ni mana pandai lah sekarang ni, jadi pandai. Tak pelik dah. Ada mana baca khutbah pula, jadi orang suka pula dah dengar khutbah. Tak tahulah dulu tu dak gerhana orang kali dulu. Takut dak gerhana. Sekarang ni barulah kerap kali gerhana sebab nak kiamat dah ke macam mana. Jadi dicontohkan sembahyang sunat lima waktu, segala sunat rawatib, sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sunat gerhana. Mana contoh niat dia? Seperti diniat seseorang. Nawaitu usolli sunnataz zuhri qabliyatan atau ba'diyatan. Artinya saja aku semayang sunat zuhur dahulu daripadanya, dahulu zuhur, atau kemudian daripadanya, kemudian ada zuhur. Sini ada lebih ni. Kalau kita hanya nak datangkan contoh qasad dan ta'ayyun, usolli zuhra je lah, bukan usolli sunnataz zuhri. Usolli zuhra qabliyatan ataupun usolli zuhra ba'diyatan. Atau ni jangan atau dua-dua gitu. Macam saja aku semayang zuhur qabliyah atau ba'diyah, atau macam mana lagi dah? Qabliyah lah, ba'diyah lah, tak atau. Ni contoh. Ini contoh. Macam niat yang kedua tu lah, usolli sunnata kusufi syamsi awil qamar. Artinya saja aku semayang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan. Tu kan niat gitu.
Gerhana matahari niat gerhana matahari, gerhana bulan niat gerhana bulan. Tak ada atau tu. Atau tu contoh. Tapi kalau betul-betul nak datangkan contoh kosok dan ta'yun, usolli zuhra qabliyatan aw ba'diyatan, usolli kusyuf as-samsi awil qamar. Sunnata tu ta'aruk hukum sunat. Tu hukum sunat. Kerana cerita hak memada. Ni memada kosok dan ta'yun. Memada. Jadi datangkan niat hak cukup-cukup lah. Usolli zuhra qabliyatan aw ba'diyatan. Saja aku semai zuhur dahulu daripadanya, ataupun saja aku semai zuhur kemudian daripadanya. Tapi sini dia tambah ni. Usolli sunnata zuhri, usolli sunnata kusyufi syamsi awil qamar. Datangkan niat sunat tu sunat. Martabat yang kedua memada kosok dan ta'yun. Apa kosok? Usolli. Apa ta'yun? Az-zuhra qabliyatan aw ba'diyatan. Apa dia kosok? Usolli. Apa dia ta'yun? Ta'yun kusuf as-samsi ataupun kusuf al-qamar. Dia gitu. Jadi lebih lagi cerita tu tambah sehak niat yang disunatkan itu niat sunat itu hukumnya adalah sunat. Dia comel ni sebab dia datangkan niat berwaktu bersebab yang ada dua ada yang ada regu. Comel datangkan contoh ni. Semai sunat berwaktu, semai sunat bersebab yang ada regu. Yang ada regu. Ada ni. Ada regu. Ada qabliyah satu, ada ba'diyah satu. Mana ada regu? Gerhana matahari satu, gerhana bulan satu. Tapi rawatib ni bukan semuanya ada regu. Ada tak ada regu? Rawatib subuh, rawatib asar, tak ada regu. Dia hanya qabliyah sahaja. Ni hak ada regu. Mana? Sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ada regu yang hari ni. Ada regu. Satu laginya rawatib maghrib, rawatib isyak. Ada regu tu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Dia gini. Dia kalau ada regu seumpama ni, wajib kena ta'ayyun yang sempurna. Ta'ayyun ni kena nyatakan semayang rawatib tu rawatib zuhur tau. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Wajib kena ta'ayyunkan, nyatakan qabliyah ataupun ba'diyah. Tapi kita dalam berniat ni, niat bahasa Arab ke niat bahasa Malaysia? Saja aku semayang sunat zuhur qabliyah ke saja aku semayang sunat sebelum zuhur? Dah lafaz tu cerita niat niat tu. Niat nanti qabliyah ke sebelum zuhur? Bahasa Malaysia. Sebelum selepas. Jadi dah Arab lah. Bunyi Arab kau sikit. Qabliyah ba'diyah lah. Qabliyah ba'diyah. Reti dah qabliyah ba'diyah dah. Tukar. Takkan qabliyah ba'diyah tukar. Qabliyah ba'diyah tukar. Qabliyah bahasa Melayu. Bahasa Arab lah. Qabliyah bahasa Arab. Tapi ada apa Melayu pun orang Melayu kan? Orang Melayu kan? Bahasa Melayu belaka kan? Jangan bahasa Melayu belaka, takbir kena bahasa Arab. Jangan ada bahasa Melayu belaka. Takbir Allah Maha Besar. Berat tu. Hak mu'alaf bawa masuk Islam boleh lah. Tak erti bahasa Arab, dia bahasa dia lah. Takbir nak kata Allahu Akbar tak boleh sebab dia bawa masuk Islam. Aku bahasa dia lah. Jangan rawatib qabliyah ba'diyah, rawatib ba'diyah ni. Ini cerita lama lah. Ada orang tak tahu.
Saya mula-mula ngajar dulu tak pandai. Tak faham realiti masyarakat. Nak mengajar kena faham juga realiti masyarakat. Tak boleh ngajar macam masa duk ngaji pondok. Jadi masa ngajar tu rawatib qabliyah ba'diyah. Rawatib qabliyah ba'diyah. Habislah. Nak berdoa dah. Barulah tanya seorang mokcik, ustaz yang ustaz tu sebut rawatib qabliyah ba'diyah tu semayang apa? Semayang rawatib ni yang mengiringi fardu, sebelum fardu dan selepas fardu. Rawatib yang mengiringi fardu sebelum dan selepas. Tu saya semayang semua, tapi tak ada lah qabliyah ba'diyah. Dan niat mana? Saja ke semayang sunat sebelum zuhur lah, saja ke sunat selepas zuhur. Jadi makna kita sebut rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah tu tidak erti. Yang kita pula tak terjemah, pakai ya gitu je. Jadi mana apa tu? Tak faham realiti masa tu. Jadi duk mengajar sampai ke habis kelas nak berdoa dah tu, tak boleh gapa lah, dia tak faham. Buat dia kata sunat sebelum zuhur, sunat selepas zuhur, memang buat, tapi tak ada lah qabliyah ba'diyah tu. Dia erti tu kan. Jangan juga. Orang tukar bimbo kadang-kadang. Jamak dengan kosor orang tukar. Takdir dengan takhir orang tukar. Jamak kosor orang boleh tukar. Jamak. Jadi boleh buat 2 rakaat. 2 rakaat tu kosor, bukan jamak. Dah jamak kosor. Jamak lain himpung. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Lepas tu jamak. Kosor. Ni 2 rakaat. Kosor, bukan jamak. Jadi orang tukar. Bila ustaz tu ngajar, orang sakit boleh jamu. Dia pun kata, ada ustaz ngajar, kalau sakit, zuhur boleh buat 2 rakaat je. Asar, kalau sakit, boleh buat 2 rakaat je. Ustaz mana pula dah radio dia kata. Ustaz tu kata macam mana? Orang sakit boleh jamu. Boleh jamu kan boleh kosor? Dah jamu kosor dia kata. Jamu lain, kosor lain. Jamak himpun, kosor pendek. Ni. Mana kita tak boleh nak kira orang tahu belaka. Muafiq masbuk orang boleh tanya. Muafiq masbuk semayang sunat apa? Dah nak kata macam ni. Dah nak kata mana? Jadi muafiq masbuk macam Isra' dengan Duha lah. Kan Isra' Duha kan semayang sunat kan? Jadi gitulah. Jadi muafiq masbuk semayang sunat apa? Nak kata mana? Mana nak niat qabliyah ke ataupun sebelum zuhur boleh, ba'diyah ke ataupun selepas zuhur boleh. Boleh kat Arab, boleh kat Melayu. Cuma kalau rawatib ni mengiringi fardu sebelum selepas ni, dia ada regu, maka wajib kena niat qabliyah ataupun kena niat ba'diyah, wajib. Adapun kalau qabliyah subuh tak ada ba'diyah, qabliyah asar tak ada ba'diyah. Niat qabliyah subuh, niat qabliyah tu sunat je. Saja aku semayang sebelum subuh. Kau nak kata sebelum subuh pun tak apa, tapi katalah sebelum subuh, niatlah sebelum subuh sebab sunat. Tapi kalau saja aku semayang sebelum zuhur, tu wajib kena niat sebelum. Wajib. Tapi kalau subuh, sebelum subuh, niatkan sebelum tu sunat. Saja aku semayang sunat sebelum asar, niatkan sebelum tu sunat. Sebab apa? Sebab lepas asar tak ada. Dia gitu je. Ni kalau cerita hak ada regu. Kena niat molek. Ada regu ni. Saja aku semayang sunat sebelum maghrib 2 rakaat kan Allah tu capung sunat tu. Saja aku semayang sunat selepas maghrib. Saja aku semayang sebelum isyak. Saja aku semayang selepas isyak. Sebab apa? Sebab zuhur, maghrib, isyak dia ada regu qabliyah dan dia ada ba'diyah. Sekalipun
Qabliyah memang kita buat sebelum, ba'diyah memang kita buat selepas. Asing-asing. Tengah tu semai fardu zuhur sekalipun kena niat sebelum zuhur dan kena niat selepas zuhur. Walaupun memang kita buat sebelum zuhur, walaupun memang kita buat selepas zuhur, tetap wajib kena niat qabliyah ataupun sebelum zuhur, ba'diyah ataupun selepas zuhur, kena niat. Walaupun hak sebelum kita buat sebelum, hak selepas memanglah kita kena buat selepas. Ada ni zuhur duk tengah sekalipun, sebab dia sebenarnya sunat qabliyah ba'diyah ni, rawatib sebelum rawatib selepas ni sebenarnya sunat yang berwaktu. Jadi berwaktu ni ada waktu masuk, ada waktu keluar. Jadi masuknya waktu qabla zuhur dengan masuk waktu zuhur, habis waktu qabla zuhur dengan masuk waktu asar, bukan dengan sembahyang zuhur. Waktu bagi ba'diyah zuhur bermula daripada sembahyang fardu zuhur, berakhir sama dengan qabliyah dengan masuk waktu asar. Dia sembahyang qabliyah ni bukan berakhir dengan sembahyang fardu zuhur, bukan. Dah namakan sembahyang sunat sebelum zuhur tu, namanya sembahyang sunat sebelum zuhur. Tapi dengan sembahyang zuhur belum lagi berakhir bagi sembahyang sunat berwaktu hak sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Dia tak berakhir lagi waktu dia. Berakhir waktu qabliyah zuhur adalah dengan masuk asar. Cuma qabliyah zuhur ni, qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, isyak, qabliyah subuh, asar samalah. Cuma qabliyah ni disunatkan buat sebelum. Sunat buat sebelum. Diharuskan buat selepas. Tak ada urusan apa sebelum zuhur. Cuma bersembang dengan kawan. Kawan ni lama dah jumpa. Jadi kita pun orang semai qabla zuhur, kita duduk bersembang dengan kawan kita luar. Kau pula tak semai lagi ni, diharuskan kita buat selepas. Diharuskan. Lepas semai fardu zuhur, semai qabla zuhur, lepas tu semai yang ba'diyah zuhur. Jadi banyak sikit lah. Ada ni. Diharuskan buat selepas zuhur walaupun tak ada kerana. Bahkan terkadang sunat qabliyah tu kita buat selepas. Sunat benar. Sunat. Bila ni kita sapa orang nak iqamah dah. Kita sapa dia punya ni dia punya itulah di ke masjid kan ada waktu iqamah kan. Kita tengok Allah seminik lagi. Maknanya kalau kita semai sunat sebelum tu orang tak sempat kita waktu pertama dengan tu imam kita ni, maka disunatkan qabliyah zuhur tu buat selepas semayang fardu zuhur. Dia gitu. Faham tak? Lepas semayang fardu zuhur, semayang qabliyah zuhur tu tunai, bukan qada. Waktu dia lagi. Ini kalau cerita mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hambali dia lain. Semayang zuhur je berakhir waktu qabliyah zuhur. Semayang fardu zuhur saja berakhir qabliyah zuhur. Sunat qada selepas semayang fardu zuhur, dipanggil qada. Sunat semayang juga tapi dia panggil qada. Mazhab Syafi'i tak panggil qada. Sebab apa? Sebab waktu qabliyah zuhur berakhir dengan masuk asar. Pada ni jadi qabliyah sunat buat sebelum. Adapun ba'diyah memang wajib buat selepas. Dia selagi dak semai fardu zuhur, ba'diyah tak masuk waktu lagi. Sehingga kan di semayang fardu zuhur, di semayang ba'diyah zuhur, nyatalah semayang zuhur dia tidak sah. Semayang zuhur tidak sah. Adalah kerana kenapanya wuduk je ada getah, ada apa ke contohnya.
Zuhur dia kena wajib semai semula. Dan ba'da zuhur sunat buat semula. Tadi dah buat ba'da zuhur, tak sah lah sebab zuhur tak sah. Bila semai fardu zuhur tidak sah, berarti ba'da zuhur belum masuk waktu. Terus tadi tidak sah lah. Zuhur tu memanglah kita maklumlah wajib diulangi. Lepas tu ba'da sunat ulangi. Tadi saya buat dah ba'da zuhur 2 rakaat, tak bilang. Sebab apa? Sebab waktu tak masuk lagi. Sebab zuhur tidak sah. Yang kita buat tadi tinggal ke zuhur kita jadi dah. Ada ni. Jadi ba'da zuhur memang wajib kena buat selepas semai fardu zuhur. Hak ni pun hak jarang kita amal lah. Kita 2 rakaat je buat. Dia qabla zuhur bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Ba'da zuhur 4 rakaat. Qabla asar 4 rakaat. Nah, dia ada 4 belaka tu. Sebelum zuhur 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Muakkad dengan apa? Kuat tuntut. Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat lagi tu ghairu muakkad, tidak kuat tuntut. Nabi terkadang buat, Nabi terkadang tinggal. Jadi ba'da zuhur 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. 2 rakaat muakkad kuat tuntut, Nabi tak tinggal. 2 ghairu muakkad tidak kuat tuntut, Nabi buat, terkadang Nabi tinggal. Adapun qabliyah asar 4 rakaat, keempat-empat ghairu muakkad. Hak ghairu muakkad lagi hak tidak kuat tuntut, qabliyah maghrib, qabliyah isyak. Itu ghairu muakkad belaka lah tu. Yang tak kuat tuntut dengan bahawa Nabi terkadang sembahyang, Nabi terkadang tinggal. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur ni dia tak buat. Dia nak buat 4 rakaat lepas zuhur. 4 rakaat qabla zuhur buat selepas. Lepas tu hak selepas ada 4 juga. Hak lapang lah. Hak lapang. Lepas tu macam mana caranya? Hak afdalnya masna lah. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sampailah 8 rakaat. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Tapi kalau dia buat 4 rakaat 1 salam, okey je. Buat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah. Okey je. Saja aku sembahyang sunat selepas zuhur 4 rakaat kerana Allah. Okey je. Dan kalau kita niat, kita dah niat rakaat, kita tak niat rakaat, saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur kerana Allah, saja aku sembahyang sunat selepas zuhur kerana Allah, saja aku sembahyang sunat sebelum asar kerana Allah, tak niat rakaat. Nak buat 2 rakaat pun boleh, nak buat 4 rakaat pun boleh. Tak niat rakaat, saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur. 2 ke 4 tak niat. Nak buat 2 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Jadi niat saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur kerana Allah. Berasa rajin nak buat 4. Buat 4 rakaat. 1 salam. Kalau tak niat bilang rakaat lah. Hak qabliyah zuhur 4 rakaat buat selepas. Hak ba'diyah zuhur adalah 4 rakaat. Jadi 8 rakaat. Diharuskan ke 8 tu dibuat dengan 1 takbir, dengan 1 salam. Saja aku sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Oh lama tu sebab ada orang tunggu luar tu. Duk tunggu nak minta duit hak hutang berapa kali. Tipu sembahyang 8 rakaat. Lelah kawan tu tunggu. Mana dah siap-siap lagi ni? 8 rakaat. Lari kawan tu. Dah. Nak tunggu beri salam nak tanya. Dak tasyahud pun. 1 rakaat naik berdiri, 1 rakaat naik berdiri, 1 rakaat naik berdiri. Lepas tu baca surah panjang-panjang. Kan ni. 8 rakaat dengan 1 salam. Boleh? Saja aku sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah.
tu cerita ilmu. Hak buatnya 2 rakaat jugalah buat. Nak lapang kan 4 budak buat Dua tu. Dua tu pun kalau kadang-kadang sibuk tak terbuat pun. Jadi kalau rawatib ni ada qabliyah ada ba'diyah, ada kena niatkan qabliyah ataupun ba'diyah. Kalau rawatib hanya ada qabliyah saja, subuh dengan asar, niatkan qabliyah sunat. Kalau dia niat saja aku semayang subuh, ada. Saja aku semayang asar, saja aku semayang subuh tu kena ke fardu subuh. Kalau fardu subuh dia ada fardu. Dia martabat yang ketiga. Saja aku semayang fardu subuh, apa jadi fardu subuh. Saja aku semayang fardu asar, apa jadi semayang fardu. Dia nak saja aku semayang subuh, boleh dah. Saja aku semayang asar, boleh dah. Tapi disunatkannya niat saja aku semayang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Nak lengkap begitu. Jadi niat semayang sunat sebelum subuh. Niat sebelum sunat sebab tak ada selepas. Sebelum zuhur, sebelum maghrib, sebelum isyak, dia wajib kena niat sebelum, dia wajib kena niat selepas. Sebab dia ada regu. Dia ada regu. Sama ni dengan semayang sunat gerhana. Bersebab yang ada regu. Walaupun sunat gerhana matahari siang hari, sunat gerhana bulan malam hari. Kalau berlaku pun satu-satu tu lambat pula nak jumpanya. Dah kalau sebelah siang gerhana matahari, kalau sebelah malam gerhana bulan, sekalipun wajib kena niat saja aku semayang gerhana matahari. Jangan gerhana saja tak sah. Saja aku semayang gerhana bulan. Yang kata gerhana saja tak sah sebab dia ada regu. Anak lengkapnya saja aku semayang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah. Tapi kalau kerana gerhana ni ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan, maka dia kena ta'yunkan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ta'yun yang sempurna. Ini hak bersebab yang ada regu. Qabliyah ba'diyah berwaktu, hak ada regu, rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isyak. Satu lagi contoh semayang sunat yang ada regu, yang berwaktu, iaitu semayang sunat 2 hari raya. Bilakah bermula waktu bagi semayang sunat 2 hari raya? Dengan syuruk, bukan dengan duha, dengan syuruk. Habis waktu subuh, terbit matahari, sudah bermula bagi semayang sunat 2 hari raya. Cuma disunatkan tunggu sampai ke naik matahari segala, masuk waktu duha, barulah kita semayang sunat 2 hari raya. Sunat je, pelewatkan sampai ke waktu duha, naik matahari segala. Tapi bermulanya semayang sunat 2 hari raya adalah dengan syuruk, dengan terbit matahari, dengan berakhirnya waktu semayang fardu subuh. Bilakah berakhir semayang sunat 2 hari raya? Dengan masuk zuhur. Ini bagi semayang sunat yang berwaktu, ada waktu mula, ada waktu berakhir. Semayang sunat 2 hari raya ni ada regu. Ada raya haji, ada raya puasa. Raya haji dia panggil Idul Akbar, raya besar. Raya puasa dia panggil Idul Asrar, raya kecil. Raya korban ke, gitulah. Saja ada raya korban, raya haji, raya besar. Ada raya puasa, raya kecil. Bila ada regu seumpama tu, kena ta'yun yang sempurna. Kena niatkan sama ada raya haji ataupun raya puasa. Walaupun antara dua tu 2 bulan. 2 bulan. Pisah dia 2 bulan. Sekalipun wajib kena ta'yinkan dalam niat tu sama ada raya haji ataupun raya puasa. Sebab dia ada regu. Gitu. Ada ni.
pernah jumpa orang kita ni bab sembahyang raya memang semayang lah, jadi macam wajib tu. Dok sembahyang raya ni tak sah maknanya. Macam dok raya lah, dok sembahyang raya. Jadi macam wajib. Tapi tak ada orang kata wajib, orang tahu belaka sunat. Jadi seolah-olahnya tak sembahyang raya kau, dok raya lah. Mana tak layak nak raya tu. Kau dok sembahyang raya. Seolahnya gitu. Jadi sembahyang raya sama-sama. Tapi dalam niat dia tak niat yang lengkap. Niat dia panjang tapi tak lengkap hak wajib. Niat panjang, saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Oh, panjang niat dia. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Tiba-tiba raya apa? Raya haji, raya puasa, dia tak niat. Hak wajibnya tak cukup dalam berniat. Hak sunatnya ada 2 rakaat dia niat kerana Allah, dia niat. Hak sunat dia niat. Tapi hak wajib, hak ta'ayyun yang lengkap tu tak sempurna. Waktu macam mana dia tanya, Ustaz, saya daripada muda niat gitulah, dia kata. Dah raya lah dia kata. Raya haji, puasa bukan dekat-dekat pun 2 bulan. Jadi dia niat, saja aku semayang sunat raya 2 rakaat makmum kerana Allah. Mana dia tak ada niat raya tu haji ke itu puasa. Dia niat raya saja. Macam mana dia daripada muda maknanya atas pandangan mutamak tu tidak sah lah. Atas pandangan sah niat sembahyang raya tanpa tak ayunkan sama ada haji ataupun puasa. Dia gitulah. Hak benda khilaf. Tapi nak ceritanya niat panjang. Hak wajib tak lengkap. Hak wajib tak lengkap. Panjanglah, saja aku semayang sunat. Sebut sunat, niat ke sunat tu sunat je. Saja aku semayang sunat raya 2 rakaat. 2 rakaat tu sunat je niat. Kerana Allah. Niat kerana Allah sunat je. Mana cerita hak sunat ada, hak wajib tak lengkap. Tapi mujurlah, sah jugalah. Sebab bagi pandangan daifnya, tak niat raya haji, niat raya saja. Tak niat raya puasa, niat raya saja, sah. Dah tidak kok. Sebab sembahyang raya ni sembahyang besar ni. Sembahyang raya lebih sekali dalam mazhab Syafi'i kita. Sembahyang paling lebih, sembahyang raya haji. Nombor 2 raya puasa. Nombor 3 gerhana matahari. Nombor 4 gerhana bulan. Nombor 5 sembahyang sunat minta hujan. Nombor 6 sembahyang sunat witi. Nombor 7 sembahyang sunat qabliyah subuh. Nombor 8 sembahyang sunat qabliyah ba'diyah yang lain. Jadi qabliyah subuh ni dia ranking lain dengan rawatib mana qabliyah ba'diyah yang lain. Ni qabliyah subuh ni ranking lain. Raya haji, raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang sunat istisqa, minta hujan, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat qabliyah subuh, dan kemudian barulah sembahyang sunat rawatib yang lain. Jadi nak ceritanya sembahyang sunat raya ni nombor 1 dengan nombor 2. Raya haji nombor 1, raya puasa nombor 2. Hak sembahyang yang paling sunat yang paling afdal. Kalau tak sah kau rugi sangatlah. Kenapa? Kerana niatnya tak lengkap, ta'ayyunnya tak sempurna. Nak ta'ayyun, nak nyatakan dengan sempurna, oleh kerana ada regu, kena ta'ayyunkan. Saja aku semayang sunat raya haji 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat raya puasa 2 rakaat kerana Allah. Hak qada wajibnya, hak qada wajib, saja aku semayang raya haji, saja aku semayang raya puasa. Qasad 1, ta'ayyun 1. 2 juzuk yang wajib diniatkan, hak duduk di martabat yang kedua. Sembahyang sunat yang berwaktu dan sembahyang sunat yang bersebab. Dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memada pada niat dengan qasad
dan ta'arruf dan ta'ayyun. Martabat yang tiga juzuk yang wajib diniatkan: qasa, ta'arruf dan ta'ayyun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.